the future. Semua Sutera, nama saya Lisha Dewa Raju. Tajuk kita adalah kebebasan akademik dan kebebasan bersuara di kampus. Pendahuluan. Kebebasan akademik adalah salah satu hak asasi ke arah penubuhan sebuah negara demokrasi. Kebebasan ini diboleh anggap sebagai pembangkit kepada pembangunan pendidikan di negara yang membangun pendidikan yang berkualiti kepada ahli masyarakat. Kebebasan bersuara adalah kebebasan untuk bersuara tanpa batas atau penampisan. Kebebasan bersuara terdiri daripada percakapan verbal dan menerima dan menyebarkan maklumat atau idea. Mahasiswa dan mahasiswi perlu diberi hak bersuara di kampus. Universiti Melaka, Kedah, Akta Universiti dan Kolej Universiti Aqua 1971. Akta 30 merupakan satu akta yang digubal oleh Kerajaan Malaysia dan ia juga merupakan suatu akta pembangunan di bawah kuasa Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia untuk mengadakan peruntukan bagi penubuhan penyelenggaraan. Sebagai contohnya, pilihan raya baru-baru ini, mahasiswa dan mahasiswi diberi peluang kebebasan untuk bersuara mengenai soal kebajikan mereka kepada umum maupun fakulti dengan harapan bahawa suara bagi mereka dipanjangkan. Kebebasan bersuara jika dilontarkan melalui saluran yang betul dengan niat dan cara yang betul akan mendatangkan kebaikan kepada individu itu sendiri, terutama dalam kalangan mahasiswa di Malaysia. Dalam dunia pekerjaan terkini, kebolehan dalam bertutur dan lancar dalam mengemukakan idea sudah menjadi sebuah soft skill yang amat diperlukan dalam dunia pekerjaan kini. Kebebasan bersuara dalam kalangan mahasiswa IPTA dan IPDS di Malaysia dapat meningkatkan nilai kematangan dan keboleh menjadian mahasiswa. Bukan itu sahaja, ia juga dapat menjadikan dan melahirkan mahasiswa yang lebih peka dalam isu semasa dan akhirnya menjadikan mahasiswa yang berdaya saing dalam mencetuskan inovasi di Malaysia untuk menyelesaikan segala masalah yang terjadi. Kebebasan ekonomi dan kebebasan bersuara adalah prinsip asal yang diperlukan untuk pertukaran idea secara bebas dalam pendidikan tinggi. Walau bagaimanapun, penggunaan perbezaan ini juga boleh memberi kesan buruk kepada kampus. Yang pertama adalah mewujudkan persediaan yang berbohongan di kampus. Apabila individu menyatakan pandangan yang dianggap menyinggung perasaan atau diskriminasi, ia boleh mewujud persediaan yang tidak disengani oleh kumpulan orang tertentu. Keburukan kedua adalah promosi ucapan kebencian di kampus. Ucapan kebencian ia boleh menyasarkan kumpulan orang tertentu berdasarkan bangsa yang tidak ada ciri lain mereka dan boleh menyumbang kepada budaya dan ketidaksamaan di kampus. Akhir sekali, penggunaan kebebasan ekonomi dan kebebasan bersuara juga boleh memberi kesan penyaman terhadap suara kepilih. Ia boleh menyertakan suara kumpulan kepilih. Ini boleh mewujudkan dinamik kuasa yang tidak bersama rata dan menggerakkan kebanggaan idea di kampus. Kesimpulan
Sebenarnya, walaupun kebebasan ekonomi dan kebebasan bersuara adalah prinsip penting dalam pendidikan tinggi, ia boleh membawa kesan nilai diri kampus. Posisi ini adalah semua risiko yang dikaitkan dengan pelaksanaan kebebasan ini. Melalui kesan baik dan kesan buruk apabila pelajar mempunyai hak kebebasan suara mereka, adakah kita tahu bahawa banyak platform bersuara yang tersedia untuk pelajar universiti ini? Pelajar universiti mempunyai banyak pilihan untuk menyuarakan pandangan mereka tentang isu-isu yang berkaitan dengan universiti. Ada portal email pelajar, forum pelajar, kelab pelajar dan persatuan pelajar. Ia membolehkan pelajar untuk menyumbang kepada pemikiran dan perbincangan. Ini juga adalah salah satu contoh platform pelajar universiti untuk bersuara. Pun perlu mengikut saluran yang betul. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata, Majlis Perundingan Pelajar Kebangsaan MPPK merupakan antara platform kepada pelajar institusi pengajian tinggi IPT untuk menyuarakan pandangan dan permasalahan mereka. Platform seumpama MPPK ini adalah sangat signifikan bagi membentuk legasi kepimpinan dalam kalangan pelajar dan seterusnya melahirkan pemimpin pelajar IPT yang berkualiti, berfikiran kritis dan idealis. Hal ini demikian kerana pelajar, khususnya pelajar institusi pengajian tinggi IPT, merupakan aset dan modal insan negara yang paling berharga. Dalam kesimpulannya, kebebasan bersuara adalah hak asasi manusia yang penting dan harus dijaga di semua tempat, termasuk kampus. Kebebasan bersuara dalam kampus memungkinkan mahasiswa untuk memperjuangkan isu-isu penting dan mengajukan pertanyaan yang menentang pemikiran. Namun, sifat tanggungjawab mesti diamalkan walaupun kebebasan bersuara di kampus adalah secara terbuka. Mahasiswa harus bertanggungjawab atas kata-kata dan tindakan mereka dan memperhatikan hak dan kepentingan orang lain. Jika tidak, kebebasan bersuara dapat digunakan untuk melakukan tindakan keserasan yang tidak dapat diterima dengan lingkungan kampus yang aman. Selain itu, kebebasan bersuara juga memiliki batasan. Mahasiswa harus bertanggungjawab dalam penggunaannya dan memperhatikan hak-hak orang lain dan keamanan kampus. Begitu juga bagi kampus harus memastikan bahawa hak mahasiswa untuk berbicara dijaga tanpa takut mengalami tindakan pembantasan atau balasan yang merugikan. Akhir sekali, kebebasan bersuara dalam kampus adalah hak yang penting dan harus dijaga. Mahasiswa harus bertanggungjawab dalam penggunaannya dan kampus harus memastikan bahawa hak-hak mahasiswa untuk berbicara dijaga dan lingkungan kampus aman. Dengan cara ini, kampus dapat menjadi lingkungan yang mendorong pemikiran kritis, dialog terbuka dan menghasilkan pemikiran inovatif untuk kebaikan semua orang dan mempromosikan kebebasan akademik dan berfikir kritis. Itu sahaja yang saya ingin berkongsi.